A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita mulakan hari ini ayat 106. Siapa nak mulakan dulu? Kak Lela. Okey, Kak Lela baca memandangkan Kak Lela peserta pertama hari ni. Lepas tu Kak Ramlah. Cuba Kak Lela baca dan cuba terjemahkan. Saya bimbing insyaAllah. 17 kan? Haa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunisha. Nunsi. Ma ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Baik. Okey, ni kita teruskan terjemahkan. Ma apa sahaja. Ya. Apa sahaja nansakh. Kami mansuhkan. Ya. Mansuhkan daripada suatu ayat atau kami melupakan ia akannya. Kami mendatangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpama baginya. Betul. Adakah tidak engkau mengetahui bahawasanya Allah atas setiap sesuatu daripada sesuatu adalah Maha Berkuasa. Ya, Maha Berkuasa. Ini jadi ayat ni maksudnya dah dalam Quran ni dah lengkap dah. Allah kata apa sahaja yang kami mansuhkan, apa sahaja kami mansuhkan daripada suatu ayat atau kami melupakan akannya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpama baginya. Adakah tidak engkau mengetahui bahawasanya Allah atas tiap-tiap daripada sesuatu adalah Maha Berkuasa. Ayat pun jelas. Banyak perkataan dalam ayat ni kita dah tahu. Kita dah buat few times already. Kecuali mungkin nansakh. Namun nansakh ni adalah perkataan yang dalam bahasa kita pun cakap yang sama kan. Cuma kita tak buat KH lah. Kita eja mansuh je. Zaman dulu ejaan dia memang mansuh. Ada KH. Now ni dia dah evolve dah jadi mansuh je gitu. Nunsi ni kami melupai akannya. Macam tu. Ini je lah perkataan yang sebenarnya macam agak baru. Yang lain tu semua macam kita dah jumpa banyak kali dah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya ayat 107. Siapa nak buat? Kak Lah. Sebab saya dah sebut tadi. Kak Lah ya. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ya. Adakah tidak engkau mengetahui bahawasanya Allah baginya terdapat kerajaan di petala langit dan di bumi. Dan tiada bagi kamu daripada selain daripada Allah daripada pelindung dan tiada penolong.
Okey. Ayat ni pun lagi straightforward je. Betul. Kalau betul terjemah tu tadi, adakah tidak engkau ketahui, Allah tanya, bahawasanya Allah baginya ada kerajaan di petala langit dan juga di bumi. Dan tiadalah bagi kamu daripada Allah, daripada wali, seorang wali pun dan tidak juga seorang penolong. Maknanya, selain daripada Allah ni, tak adalah kita punya wali ke, kita punya nasir ni, Allah semata-mata. Sebab langit tu Allah yang punya, kerajaan tu semua dia punya. Jadi dia yang lebih tahu. Tiada bagi kamu selain daripada Allah, daripada pelindung dan tidak juga penolong. Clear? Clear kan? Terjemahan tu terus dapat mesej tu? Dapat? Alhamdulillah. Ke tak ada? Semua senyap je ni? Dapat? Dapat teacher. Alhamdulillah. Dapatlah kan mesej tu. Baik, Ya. ayat 108 kita nak, siapa nak buat? Siapa nak buat? Siapa dah datang ni hari ni? Tadi belum ramai. Ni tak tahu dah ramai. saya baca dulu. Okey, Kak Izan. Kita ada 10 orang. Okey. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Okey, teruskan terjemah Atau Mhm. kamu menginginkan bahawa kamu bertanya, Ya. kamu bertanyakan akan Rasul bagi kamu Ya. seperti apa yang telah ditanya ia oleh Musa. Tak ada oleh. Naib fa'il Musa Ataupun kita buang. Kalau kita dah jelas siapa naib fa'il dia tu kan, kita boleh telah terus. ditanya Musa Macam tu. sebelum Min? daripada sebelum Sebelum itu. apa? Sebelum itu. Ya, sebab ada dhammah ni. Jadi dia punya Yes. mudhafun ilaih mahzuf daripada sebelum itu. Tulis sebelum. Adalah dalam itu tu sebelum ini ke sebelum itu tu boleh. Sebelum itu boleh, sebelum ini boleh. Okey. Dan sesiapa yang Hmm. ia menukar-nukarkan Mhm. al-kufra akan keingkaran Ya. dengan keimanan, maka benar-benar telah sesat oleh ia akan sawa usabi akan jalan yang lurus. Akan yang yang lurus daripada daripada jalan. bagi jalan pun boleh, daripada jalan pun boleh. Jalan itu. Daripada jalan itu. Right. Okey, maknanya ataukah kalau kamu ni tak tahu kan kenapa banyak macam tak tahu ke? Okey, sekarang ataukah sebenarnya kamu menginginkan kamu bertanya kepada Rasul kamu seperti mana Musa ditanya daripada sebelum ni. Makna kaum Bani Israel tu ni sekarang cerita pasal Nabi SAW lah kan. Adakah kamu nak jadi macam tu? Kamu nak bertanya kepada Rasul tu sebagaimana mereka bertanya kepada Nabi Musa sebelum ni. Dan sesiapa yang dia menukar-nukar keingkaran dengan keimanan, maka pasti telah sesat oleh ia daripada jalan yang lurus. Mana daripada yang lurus dan yang tegak tu, daripada jalan itu. Dia nak mencari yang samar. Macam itulah maksud dia. Dia nak mencari yang banyak yang tak jelas. Sedangkan ada yang jelas. Jadi menukar-nukar keimanan ni maksudnya nak ikut apa? Dan sebelum ni ayat yang kita baca bimala tahwa anfusukum, maknanya nak ikut kehendak kita. Pagi tadi yang awal tadi Kak Laila tanya tu, it's so
Inilah dia. Kalau kita dah tahu jalan yang lurus tu apa, kenapa kita nak ambil jalan yang tak pasti tu? Jadi siapa yang buat macam tu, sebenarnya dia dah sedang berlaku pergolakan dalam diri. Dia dah tersesat daripada jalan yang lurus tu. Jalan yang lurus tu senang. Highway ni kalau senang lagi daripada jalan kampung contohnya. Jalan tikus. Jalan tikus lah, orang cakap jalan tikus highway lagi senang. Maksudnya jelas, signboard banyak, peringatan ada. Macam itulah. Kalau berlaku apa-apa ada bantuan, contoh. Macam tu kalau kita buat analogi. Macam bertanya kepada Nabi ni macam mana? Pertikai. Suka kalau pertikaian. Macam Bani Israel tu. Akhirnya sebenarnya tak nak buat sebab tak nak buat. Nak buat yang dia nak buat juga. Kan? Jadi mereka macam Bani Israel tu begitu dulu dengan pada Nabi Musa. Yang pasal lembu tu lah yang Allah ada ceritakan tu. Pasal lembu tu. Terlalu banyak bertanya. Tanya lagi. Kan menyusahkan diri. Macam tu. Pada jalan yang Nabi Musa dah cakap tu senang. Ikut je lah. Begitulah juga dengan Nabi SAW. Okey, sambung ayat 109. You assign. Siapa? 109. Boleh Syida. Syida, okey. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا. Saya tak nampak. Fa'fu فاعفوا واصفحوا wasfahu. واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ini sikap kita. Cuba terjemahkan Syida. Adalah menginginkan oleh ia. Okey, kalau satu lagi, satu perkara lah ni saya tambah sikit pelajaran kita nahu tu kan. Katakanlah kita dah jelas ada isim marfu' dekat depan ni. Betul-betul selepas daripada fi'il madi yang maksud dia ia tu. Jadi kita boleh drop satu oleh. Maknanya telah mengingini ataupun telah menginginkan oleh terus pergi sini. Oleh kebanyakan. Kalau kita dah tahu kita buang satu oleh kebanyakan. Bermakna ia tu saya tak payah bubuh lah dengan dua Tak oleh. payah. Bukan Syida je. Maknanya semua orang ni kalau nampak ni, kita memang dah jelas tau. Maknanya dia ni isim marfu' selepas fi'il madi yang default. Sama ada ia lelaki ataupun ia perempuan. Jadi kita tak nampak ada tambahan apa-apa kan. Dia patut isim marfu' kan. Maknanya telah mengingini oleh kebanyakan daripada ahli kitab. Okey, teruskan. Telah mengingini oleh kebanyakan daripada ahli kitab jikalau mereka kembalikan akan kamu daripada sesudah bagi keimanan oleh bagi kamu dan Akan ialah MFB akan kekufuran, keingkaran. keingkaran Sekarang keingkaran. kita tambah yang ke bukan ni? Akan. Tak boleh tambah akan. Kita tak tambah juga yang. Tapi baris fathah dia sebab dia adalah maf'ul li ajli. Kalau maf'ul li ajli kita tambah kerana. Kerana hasadan
Word ni saya tak ingat. Apa hasad? Hasad. Hasan. Kedengkian. Oh, kedengkian. Okay. Kerana kedengkian Kerana kedengkian min daripada sisi hmm, bagi diri bagi kamu bagi mereka. bagi mereka daripada sesudah apa yang Daripada apa yang telah jelas oleh ia hmm, kepada mereka bagi mereka bagi mereka al- oleh kebenaran. oleh kebenaran itu. Maka Hmm, maafkanlah oleh kamu hmm. lapangkanlah dada oleh kamu Dan berlapang dadalah oleh dan berlapang dadalah oleh kamu Hatta lupa hatta sehingga sehingga ya sehingga ia ia mendatangkan mendatangkan oleh oleh Allah dengan dengan amri perintah ataupun keputusan. Boleh dua-dualah. Perintah boleh, keputusan dengan boleh. perintah Baginya. baginya Perintah daripadanya lah. daripadanya. Okey. Inna Sesungguhnya Allah Allah ala kulli atas syai'in tiap-tiap setiap daripada sesuatu qadirun. adalah maha berkuasa. Ya, okey. Baik, alhamdulillah. Jadi kat sini maksudnya apa? Kebanyakan daripada ahli kitab itu sangat menginginkan kalaulah mereka dapat mengembalikan kamu kepada keingkaran daripada sesudah keimanan kamu. Kenapa mereka ingin begitu? Kerana kedengkian daripada sisi bagi diri bagi mereka. Memang ada dalam jiwa mereka tu dengki yang amat sangat. Ni ahli kitab ni Allah cerita mereka yang tahu tentang agama ni, mereka tahu. Jadi mereka nak kalau boleh kamu tu berpatah balik kepada keingkaran. Allah kata dalam ayat ni. Padahal maksudnya daripada sisi mereka daripada telah jelas apa yang kebenaran itu bagi mereka. Maknanya kebenaran tu dah jelas kepada mereka, tapi mereka jadi macam tu bila itulah dengki tu. Dia nakkan keingkaran tu semula. Padahal masa belum tu dia tak. Tapi bila dia dah dapat kebenaran tu, dia dah faham. Sekerana dengki tu dalam hati tu meluap-luap tu, dia kalau boleh dia akan berusaha untuk mengembalikan kamu kepada keingkaran. Mereka nak kembalikan kamu sesudah kamu beriman. Jadi apa kita nak buat? Allah kata, fa'fu. Maafkanlah oleh kamu dan berlapang dadalah oleh kamu sehingga Allah datangkan kepada kamu urusannya atau perintahnya. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap daripada sesuatu maha berkuasa. Jadi jangan kita terus memusuhi. Tadi ada share pasal yang Palestin tu kan dengan Yahudi tu. Dia cakap lah Syekh, dia kata kalau lah Palestin ke siapa ke Syria tu ke mana-mana yang tempat yang sedang dimusuhi tu kan, kita hatta kita sekalipun lah, maknanya kalau kita ni kita tak akan dapat capai kemenangan tu sehinggalah kita berperang ataupun kita buat sesuatu ni kerana nak meninggikan agama Allah, kalimah Allah. Selagi kita ni berperang bergaduh kerana nak meninggikan
Maksudnya mereka ni semualah kan, siapa-siapalah walaupun dekat negara kita ni, untuk memenangkan parti ke, politik ke, kerana kaum ke, kerana kepentingan ekonomi ke, dan apa selain daripada meninggikan Allah, selama itulah kita tak akan beroleh kejayaan. Jadi kita ni apa pun maksudnya macam itulah. Maknanya kena dengan sebab kita nak meninggikan kalimah Allah. Dan kalimah Allah tu kat mana? Kalimah Allah ni lah Quran ni. Mesti kita perjuangan kita ni sebab nak meninggikan agama Allah. Dan agama kita ni, agama Islam adalah bersumberkan Al-Quran. Dia agama yang jelas. Agama yang mudah. Agama yang boleh dibuat. Lepas tu dia ada semua, dia punya SOP tu. Dia bukan agama yang Allah kata, okey kamu beragama, lepas tu tinggalkan kita ni kepada kita punya device masing-masing. No. Allah berikan dah kepada kita. Jadi semua dalam tu Allah kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia yang berkuasa. Jadi apa yang kita boleh buat kalau kita yang tengah ikut Quran ni, kita maafkan dan kita berlapang dada sehingga kita dapat perintah daripada Allah. Masa dapat perintah daripada Allah tu kita faham, sehingga kita faham kita nak buat apa dan kita sentiasa nampak tujuan kita itulah. Tujuan kita tu Allah sebut dalam ayat yang seterusnya. Kepada dua perkara ni, jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Manusia. Baik, teruskan. Siapa nak buat ayat 110? Kak Am. Kak Am baca apa teacher tolong Kak berapa nak Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Baik. Wa Dan aqimu fi'il amar kamu semua. Jadi kalau fi'il amar kita tambah dirikanlah oleh kamu. yes, dirikanlah oleh kamu as-salata, Dirikan solat akan solat dan sebab ada zakat tu kan, tunaikanlah oleh kamu. Kat sini tulis fi'il amar. Jadi kita tambah tunaikanlah. Tunaikanlah Oleh siapa? oleh Wow. oleh kamu. Oleh kamu Zakat akan zakat. akan zakat. Nah, macam itulah. Betul lah tu. Benda ni dah biasa. Betul juga kalau kita kata nampak zakat ni agaknya tunaikanlah. Yes. Jadi kita dah ada benda yang kita dah biasa, familiar. Wama Dan apa yang muqaddimu. Tu kamu. Kita tengok kat sini ada ta, lepas tu ada waw. Maknanya kamu ni. Kamu kemukakan. Ya. Lijar. Bagi. Ya, anfusi. Diri-diri. Diri-diri, lepas tu bagi kamu. Bagi pula saya tulis. Bagi kamu. Min daripada khairin. Satu Khair. kebaikan. Satu kebaikan. Tajidu. Ada ta, ada waw. Kamu mendapati. Kamu mendapatinya. Mendapatinya. Akannya. Mendapati akannya. Akannya. Indah. Di sisi. Ya. Allahi. Bagi Allah. Di sisi Allah. Yes. Bagi Allah. Allah pun boleh. Inna. Inna sesungguhnya. Allah. Bima. Dengan. Apa yang tak malu nah. Ta ada waw. Ada depan ada ta, lepas tu ada waw. Kerjakan. Kamu kerjakan. Kan, ya. Kamu kerjakan. Basirun. Adalah maha melihat. Adalah maha melihat.
Ataupun kita kata maha melihat je pun tak apa. Maha melihat. Maha melihat. Jadi kita mulakan. Jadi kerja kita ni dan ni tak boleh tinggal. Apa pun yang berlaku, kita senang ke, kita susah ke, kita sedang bergolak ke, kita berperang ke, kita apa ke, dirikanlah oleh kamu akan salat dan tunaikanlah oleh kamu akan zakat. Ini pun satu tujuan yang besar sebenarnya. Nampak macam biasa buat je. Tapi ini adalah tiang kepada agama kita ni. Dirikan solat dan keluarkan zakat. Dirikan solat ni bukan sekadar mengerjakan solat. Maknanya institusi solat tu. Dan apa saja yang kamu kemukakan bagi diri-diri bagi kamu daripada suatu kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita buat, makna kebaikan yang termampu ke kita, apa yang kita buat ni semua, Allah kata kamu akan dapatinya di sisi Allah. Kalau kita buat kerana Allah, kamu akan dapatinya di sisi Allah. Tak adalah di sisi orang lain. Maknanya orang bukan yang nak bagi pahala tu Allah. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Kalau buat kerana Allah, tolong orang ke apa ke, tu semua kerana Allah, Allah akan, dia yang maha melihat, dia yang menilai prestasi kita ni. Kita akan dapatinya. Tapi kita tak nampaklah sekarang. Benda tu kita nampak bila kita dah mati. Okey. Seterusnya ayat 111. Siapa nak buat? Ayat ni jelas kan? Ya. Senang je kan? Agak senang lah. Okey, teruskan. Siapa nak cuba pula? Cuba. Siapa? Kak Sal. Kak Sal. Okey, silakan. Tak nampak lagi nama Kak Sal ni. Belum timbul. Baru nampak ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Okey, ni kalau nampak call macam ni, better berhenti kan? Elok berhenti, boleh teruskan tapi lebih baik berhenti. Jadi kalau kat sini, ada 2 tempat berhenti. Okey, teruskan, terjemah. Dan telah berkata oleh mereka, Ya, lan tidak sekali-kali ya dukhula. ia memasuki akan syurga itu. Inilah Kan orang yang adalah ia orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu amaniyuhum apa? Itu adalah angan-angan. angan-angan bagi mereka. Kul katakanlah oleh engkau. Bawalah oleh kamu akan burhana. Bukti-bukti. Akan bukti-bukti bagi kamu jika adalah kamu orang-orang yang benar. Ya. Ada orang-orang yang benar. 2 kali ke? Tak kan? Sekali je kan? Ya, saya cakap sekali je pun boleh. Sebab dah adalah kamu tu. Adalah kamu Ada orang yang benar. isim. Dia ni maknanya dia khabar kana tu kan? Kita baru belajar itu. Baik. Wa qalu lan yadkhulal jannah. Maknanya mereka berkata, dia orang membuat dakwaan. Boleh tak kita terjemah? Dan mereka mendakwa. Bolehlah kalau kita dah tahu konteks ayat ni, boleh. Mereka mendakwa tidak sekali-kali dia masuk akan syurga itu melainkan orang yang adalah Yahudi. Adalah ia Yahudi atau Nasrani. Ni maknanya mereka membuat dakwaan. Lepas tu Allah jawab tempelak. Sebab tu berhenti kat situ. Itu adalah angan-angan mereka. Mereka ni perasan. Mereka ni mendakwa saja. Itu adalah angan-angan mereka. Katakanlah oleh engkau. Ni Allah suruh pula Nabi SAW kata. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu bawakanlah bukti-bukti kamu jika kamu orang yang benar, orang-orang yang benar. Macam tu. Jadi teruskan 112. Ni kena cakap maknanya apa ni? Kalau kita buat dakwaan, apa-apa dakwaan kita buat, kita kena bawa dalil. Kita kena bawa bukti. Kalau tidak, kita punya cakap memang tak lakulah. Kita tak ada
Tak ada, tak ada. Kalau kita kata, oh, okey, macam orang dakwa, oh saya buat amalan-amalan ni dapat masuk syurga. Buat amalan-amalan ni dapat masuk syurga. Dia ni masuk syurga sebab dia, contohlah ada orang kata dia keturunan begini, begini, begini. Jadi dia masuk syurga. Barulah bukti betul ke? Sebab takut juga Allah kata, sebab bila Allah tempelak macam ni, itu angan-angan je. Itu perasaan saja. Itu kamu punya prasangka. Kalau betul, jadi kita pula. Kita kena bawa bukti. Kalau orang kata, buatlah amalan-amalan ni, nanti dapat masuk syurga. Mana bukti dia? Bila Nabi kata macam tu? Kat mana dalilnya? Mesti kena ada tu. Kalau tidak, kita takut. Sebab takut sia-sia. Perbuatan kita tu sia-sia. Betul ke kerana Allah macam tu? Ada tak? Nanti ajar. Begitulah. Kalau kita nak jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita tak kisah, kita tak nak bertakwa, kita asal nampak macam kita buat je. Tak pula teruskanlah, kita nak buat macam mana. Macam itulah. Jadi kita berlapang dada lah kalau orang nak teruskan dengan dia nak teruskan. Tapi kita lah. Kalau kita dah baca Quran ni, tak mungkin kita boleh teruskan. Kita tak ada bukti, kita tak berani buat. Sebabnya usul dalam buat ibadah ni ialah semuanya adalah haram. Perbuatan dalam ibadah maknanya semua asal dia terlarang, dilarang kecuali yang disuruh. Manakala yang hal-hal yang lain bukan ibadah, maksudnya bukan ibadah khusus, kita makan ke apa ke, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Itu dia punya usul tu macam tu. Bab ibadah ni tak boleh kita suka-suka ikut kita. Kita mesti ikut contoh yang Allah dah sediakan, Nabi SAW. Itulah dia manusia terbaik. Jadi kita mesti ikut dia. Orang lain tak tahu lagi betul ke tak terbaik. Jangan ikut teacher Aida. Belum tentu dia bukan orang yang paling baik. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi dia cerita nampak macam baik mungkin. Dia cerita pasal Quran. Jadi tengok yang Quran tu. Quran ni kita dah yakini bahawa Quran ni yang benar. Quran ni kebenaran. Quran ni tak berubah. Quran ni tak ada perselisihan dalamnya. Jadi fikir. Semuanya Quran ni adalah untuk kita berfikir. Jadi kalau kita boleh fikir dengan Quran, kita jadilah orang yang benar macam tu. Tak kira lah yang bercakap tu. Macam mana kita tengok Quran. At the end of the day, apa saja yang kamu kemukakan tu, kamu dapatinya di sisi Allah. Kamu kemukakan tu kerana apa? Berdasarkan apa? Jadi di situlah Allah yang melihat. Okey, teruskan ayat 112. Tak maru. Boleh saya boleh boleh saya Boleh. teacher? Boleh, Okey. boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala, bahkan man, orang yang aslama, telah menyerah diri oleh ia, wajah, akan wajahhu baginya, lillah bagi Allah, wahwa, dan sedangkan dia muhsinun adalah orang-orang yang berbuat baik. Adalah Maka orang yang baginya, satu ni. Dia satu je. Ya. Bukan orang-orang yang, tapi orang je. Orang yang, orang aja ya, ah, orang yang berbuat baik. ya. Adalah orang yang berbuat baik. Falahu, maka baginya terdapat ganjaran baginya. Ya. Ganjaran boleh, pahala pun boleh. Boleh. Pahala. Di sisi bagi Tuhan baginya. Dan tiada khaufun, ketakutan atas mereka, dan tiada mereka berasa sedih. Bersedih hati pun boleh, berasa sedih pun boleh. Maksud dia sama, tak berubah lah kan. Jadi Allah kata apa? Bahkan. Bukanlah sebabnya dia claim tu, bukan dakwaan ni yang kata mereka Yahudi atau mereka Nasrani ni yang dapat masuk syurga. Bukan juga dakwaan yang dia tu seorang tu dia keturunan Nabi contohnya, atau dia keturunan ulama, atau dia keturunan siapa-siapa yang menyebabkan dia tu masuk syurga. Bukan. Jadi bahkan orang yang telah menyerahkan oleh ia, telah menyerahkan wajahnya semata-mata untuk Allah, dan dalam keadaan dia orang yang sentiasa berbuat baik, mana berbuat kebaikan.
Berbuat kebaikan ni banyaklah. Maksud dia tu hasan tu, ahsana amala. Yang paling baik ialah yang amalan yang mengikut Nabi SAW. Dia bukan aksaru amala tapi banyak. Maka Allah kata, ni kita juga baru belajar malam tadi kan, ayat syarat, tu ada jawab syarat. Maka baginya, ganjaran baginya, makna ganjarannya di sisi Tuhannya. Maknanya dia tahu, dia sangat yakin. Itulah ganjaran daripada Allah. Maka dan tiadalah ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksud apa tak ada ketakutan atas mereka? Tak ada takut ni macam mana? Tak takut apa? Selalu kita faham kalau tak ada, tiada ketakutan. Takut amalan dia tak diterima. Tak takut nak tinggalkan dunia ni. Maksud dia tu tidak takut untuk meninggalkan dunia ni. Bukan kata tak takut mati tu, takut mati kita kena takut lah kan. Tapi maknanya dia tidak takut meninggalkan apa yang dia tinggalkan tu dia tak takut. Dan juga tidak takut nak berjumpa Allah lah. Dan mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati pun sama jugalah maksud dia. Kalau kita tengok tafsir dia, masa dia punya, ini yang dikatakan tawakal tu, meletakkan seluruh kepercayaan. Dia tak takut kalau rezeki dia kurang ke, kalau dia buat perkara ni. Semua tu kerana Allah. Dia tak takut, dia tahu dia tidak akan dizalimi, dia tahu dia akan dibalas, dia tahu dia boleh claim dengan Allah. Betul? Ini satu benda, kita buat satu benda perkara yang ibadah tu, kita dengan Allah kita boleh claim. Maknanya macam mana? Kita boleh claim sebab kita buat. Memang kita boleh claim. Sebab Allah kata buat macam ni, buat macam ni. Jadi kita boleh tak claim dengan Allah? Dengan manusia tak boleh claim. Maknanya kita tak boleh nak redeem. Kalau kita buat macam tu, terbatal pahala kita. Maknanya kita buat kebaikan kita pada orang, lepas tu kita sebut. Apa jadi? Batal kan? Allah batalkan. Maknanya kau buat tu, kau mengharapkan balasan orang. Tapi dengan Allah boleh tak mengharapkan balasan? Boleh. Jadi macam itulah. Dengan Allah boleh sebab tu dia suruh. Memang dia nakkan kita ni harap balasan daripada dia. Itulah ikhlas. Mengharapkan balasan semata-mata daripada Allah. Jadi tiadalah. Lepas tu kita doa apa? Taqabbal minna. Terimalah. Allah terima daripada kita. Yes. Taqabbalallahu minna wa minkum. Macam tu. Kan ada. Jadi kita memang tahu sebab kenapa kau buat ni? Sebab Allah suruh. Jadi kita tak harap apa-apa lagi tu. Kita tak takut dah, kita tak akan takut dikurangkan sedikit pun daripada apa yang Allah dah janjikan tu. Macam Ali ketika dia nak buat macam, tapi sekarang ni saya dah jadi tak ingat pula sama ada hadis sahih ke tidak. Asar lah, kira asar sahabat. Saya tak sebutlah sebab saya tak pasti. Biarlah dulu. Cerita itulah. Jadi cerita dia macam ayat ni jelaslah kan semuanya, maknanya kita buat kebaikan. Jadi baik mesti yang Allah kata baik, bukan yang kita sangka baik. Apa dia yang Allah kata baik? Jadi orang yang paling baik ucapan dia siapa? Siapa ingat? Kalau percakapan yang paling baik, siapa orang yang paling baik? Apa kebaikan yang paling afdal di priority tu? Dia ada banyak tu. Apa yang dikatakan kebajikan. Kita kena cari dulu apa yang Allah kata. Barulah kita tengok benda tu sama tak dengan Allah kata. Sama tak dengan Allah kata bila kita nak buat sesuatu yang dikata-kata baik. Bukan baik yang sangkaan kita. Kalau baik sangkaan kita ni macam Yahudi ni lah. Dia kata baik pada dia yang masuk syurga tu baik. Siapa? Yahudi ataupun Nasrani. Tapi Allah kata itu sangkaan mereka. Itu angan-angan mereka. Amaniyuhum. Amaniyuhum. Betul. Ada tak sebut dalam kitab macam tu? Ada tak sebut dalam hadis Nabi macam tu? Kalau tak ada, maka belum tentu baik. Nabi dah kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ada tak yang lebih baik daripada tu agaknya? Dia kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling baik daripada kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi itu khair yang ultimate dia. Apa dia khair yang paling khair lah? Ultimate khair tu apa dia? Masuk syurga kan? Syurga tu sebab di situlah kebaikan yang tak akan berhenti. Sentiasa bertambah-tambah. Maksud barakah ni sebenarnya kebaikan yang bertambah-tambah. Tapi kita perasan tak dekat dunia ni ada tak yang
Dia bila bertambah tu maknanya dia tidak berkurang dan dia tidak putus. Tu berkah, barakah. Yang saya fahamlah berdasarkan ayat-ayat Allah ni. Macam dia kata tabarakalladzi, maha berkat Allah. Jadi dia sentiasa menambahkan kepada kita ni. Tapi kat mana yang bertambah tu? Yang dia tak henti-henti. Mestilah dekat tempat yang infinity tu. Iaitu di syurga. Syurga tu kebaikan. Jadi nak sampai syurga, dia mesti dengan jalan yang Allah dah pilih ni. Yang dah suruh untuk kita. Jalan dia mesti melalui Quran. Macam bolehlah kita assumekan. Kita bukan assumekan. Kita sandarkan bahawa Quran ini adalah hack untuk kita masuk syurga. Macam kita kan kata semalam ujian tu satu je. Manusia ni nak ikut Quran ke tak nak? Ujian kita satu tu je. Kalau kita ikut Quran, ujian yang lain tu kita akan dapati, ada solusinya, ada caranya. Allah dah ceritakan. Sebab benda ni apa yang kita berlaku kat kita ni takkanlah tak berlaku pada Nabi SAW. Berlaku dah. Siap dah dengan sahabat-sahabat semua. Ada tak sahabat yang macam ragu? Macam kita lah. Macam mana tentang rezeki. Ada tak sahabat yang agaknya ragu tentang rezeki dia? Ada tak? Rasa-rasanya ada tak? Ada, mestilah ada. Sebab dia turun ayat. Ada tak sahabat yang ragu-ragu nak infak? Ada, okey. Mengenai ayat ni kan ada macam contoh lah ayat-ayat yang dimansuhkan walaupun selepas dia turun. Contoh dalam surah 58 ni. Surah 58, surah Mujadilah ayat 12. Okey, ayat 12 ni. Jom kita baca ayat ni. Kita ada masa lagi kan? Saya tak tambah sikit Ini contoh ayat yang dia dapat sini. Tapi ketika tu juga dia mansuhkan ayat selepas dengan ayat yang selepas tu. Baik, contoh surah 12 ni. Tapi kenapa direkodkan juga? Maknanya kita boleh ambil pelajaran. Boleh tak ambil pelajaran? Boleh. Tapi nak keluarkan hukum boleh tak? Tak boleh. Macam itulah. Jadi pelajaran. Cuba kita baca ayat ni. Siapa nak baca? Kita sama-sama terjemahkan. Boleh baca? Boleh? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Baik. Ayat ni, Ya, wahai, cuba kita terjemahkan. Ya ayyuha. wahai Wahai yang sekalian, Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah kamu beriman oleh mereka. beriman oleh mereka apabila Najaitum. apabila datanglah, Hendak apabila berjumpa. berjumpa. Macam nakkan perbicaraan, nak consultation. Apabila telah hendak consult. Tapi dia dalam kamu telah hendak consult, apa cakap Melayu? Bertemu lah, kiranya bertemu, berjumpa, meminta pendapat, Bertanya lah. bertanya, semua termasuk tu. Najai tu ni maksudnya ada maksud dia daripada perkataan naja tu. Maksudnya mengharap, nak minta tolong, macam nak minta tolong, nak minta pendapat, nak consultation lah with the Prophet SAW. Apabila telah hendak meminta consultation oleh kamu, macam itulah maksud dia. Akan Rasul Itu, akan Rasul itu, Khotbah. lalu maka, sebab ni Maka. jawab, ni jawab maka qaddimu, fi'il amar. Kemukakanlah. Tadi tu qaddimu, kamu kemukakan. Jadi sekarang qaddimu, maka kemukakanlah bawakanlah, macam kedepankan, kemukakanlah oleh kamu baina yadai, di hadapan kamu sebelum, maksud dia sebelum. Kemukakanlah oleh kamu di hadapan, yang memberi maksud sebelum. Di hadapan, yang maksud dia tu sebelum
apa najwakum. Najwa tadi najwa. Konsultasi Sebelum kamu konsultasi bagi kamu bagi sebelum kamu sebelum perjumpaan bagi kamu sedekah baris fathah. Jadi akan akan sedekah, akan pemberian. Maknanya kena berberi sesuatu. Maksudnya macam bawa something. Bila nak jumpa Najwa Nabi. apa teacher tadi? Najwa? Najwa tu perbicaraan rahsia kamu. Yang saya terjemah tadi konsultasi tu. Konsultasi. Consultation. Ya. Kita kalau sebut consultation ingat masa kita kat universiti je Ada consultation hours. Saya lah kalau ingat itu. Lecturer. Baik. Maknanya lepas tu Allah kata apa lagi? Zalika Demikian itu adalah itu adalah itu lebih baik lebih bagi baik kamu dan dan lebih suci menyucikan. lebih bersih, lebih suci. dan lebih bersih. Tapi Maka Maka Jika jika lam tidak tidak tajidu tidak kamu mendapat kamu Tidak. dapati kamu dapati dapat tak dapati apa tu? mendapati Apa yang nak diberikan. Betul? Tak ada sedekah tu. consultation tu tak dapat. Tak ada consultation fee. Kena dah bagi fee dulu sebelum consultation. Tapi kalau tak ada, Allah kata fa innallah, maka sesungguhnya Allah Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun adalah Maha Pengampun, adalah Maha Penyayang. So Allah dah bagi. So ayat ni turun. Jadi ketika ayat ni turun, maksudnya semua orang nak consult Nabi. Ketika ni semua orang nak minta tolong pada Nabi, nak tanya, minta fatwa, minta apa, nak consult lah masalah masing-masing. Masing-masing dalam masalah. Jadi sahabat tu macam kita lah. Jadi dia turun ayat ni, Allah kata sebelum jumpa Nabi. Nabi tu perlukan makan juga, perlukan rehat juga, perlukan apa. Jadi Nabi tak dapat keluar bekerja kerana ramai orang yang perlukan bantuan dia. Nabi-nabi yang terdahulu ada kerja. Nabi kita ni sebelum bekerja sebelum jadi rasul. Maknanya dia apa? Peniaga, penjaga kambing, semua nabi ada kerja. Macam Nabi Daud buat kerja, ada kerja, kan? Maknanya ada kerja hakiki lah untuk mencari penghidupan. Tak adanya nabi ni duduk aja mengharapkan rezeki dari langit kecuali yang Maryam tu lah. Betul? Tu dia bukan rasul. Jadi itu mukjizat lah yang Allah nak tunjukkan. Jadi Nabi ni tak ada. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Maknanya those of you who have come to believe. Bila kamu nak berjumpa Rasul itu, kemukakanlah sebelum perbicaraan kamu, sebelum perjumpaan kamu tu dengan sedekah. Itu Allah kata sedekah tu bukan untuk Nabi tu, tapi itu lebih baik bagi kamu dan lebih sucikan harta kamu, mensucikan kamu. Allah kata macam tu. Tapi maka jika tidak kamu dapati, belum ada, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ni turun. Jadi semua ketika tu ayat turun Nabi pun bacakan. Jadi ketika tu sahabat yang nak bertanya, semua nak bertanya tu semua jadi diam dalam kelas tu, katalah dalam perjumpaan dengan Nabi tu, semua diam. Ada satu orang je yang boleh dapat. So dia memberikan sedekah. Satu orang je dia terus bagi. Maknanya bagi fee dulu. Tapi yang lain tu semua dalam keadaan semua tak ada. Berdiam aja. Dalam masa 2 jam. Dikatakan macam itulah. Dia baca riwayat tu lebih kurang dalam masa macam tu. Ayat seterusnya turun. Allah tanya. Kenapanya yang tak beri tu? Macam kenapa tak bagi kan? Jadi ayat ni memansuhkan ayat yang sebelum tu. Bayangkan kalau ayat ni ada je kan. Maknanya semua orang ni sebelum belajar dengan Nabi tu mesti kena ada fees dulu. Jadi macam-macamlah manusia ni. Dia punya ketakutan. Jadi kat sini Allah baca ayat ni turun kemudian sebab tak ada siapa pun bertanya. Semua diam aja. Semua ada takut, sama ada tak ada. Tapi walaupun Allah dah kata kat sini fa innallaha ghafurur rahim, mereka takut, mereka rasa bimbang. Macam itulah. Jadi Allah tanya lagi dalam ayat 13. Sila cuba baca. Siapa nak baca? Tak ada. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Okey. Fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa atuz zakah
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Adakah telah takut oleh kamu? أشفقتم. Allahkah telah takut oleh kamu? Ashfaq tu takut miskin. Adakah telah takut miskin oleh kamu bahawa kamu mengemukakan sebelum perbicaraan kamu dengan sedekah-sedekah? Adakah kamu takut miskin? Allah kata macam tu. Lepas tu Allah kata maka ingatlah kamu tidak dapat ingatlah ketika tidak kamu lakukan dan telah menerima taubat oleh Allah ke atas kamu. Jadi Allah dah pun ampunkan. Mana kalau belum dapat tu. Jangan kalau nak buat tu jangan kerana takut miskin lah. Jangan takut kerana mengurangkan mengurangkan. Betul Allah kata apa lagi tapi faqimus salah dan teruskanlah oleh kamu dirikanlah oleh kamu akan salat dan keluarkanlah oleh kamu akan zakat. Ni maknanya yang diwajibkan tu teruskan buat dan taatilah oleh kamu akan Allah dan Rasul baginya dan Allah adalah Maha meliputi dengan apa yang kamu kerjakan. Nampak tu dia clause tu. Ni amanan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha macam tu. Jadi ni contohlah salah satu contoh ayat yang macam tu. Kalau bayangkan kalau kena tu kan memang lepas tu tak ada 2 jam itu turun jadi boleh ambil pelajaran. Kita ni ambillah pelajaran. Bila nak belajar ke apa tu macam tulah maksudnya ada perkara. Jadi jangan kerana kita tak buat tu kerana kita takut miskin Allah kata. Tapi kalau tak boleh buat juga tak apa, Allah ampunkan. Terus minta ampun pada Allah. Yang mana Allah dah wajibkan tu peliharalah. Yang Allah wajibkan dirikan solat, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia melalui zakat. Yang boleh zakat tu silakan zakat. Dan teruslah taatilah Allah dan Rasulnya melalui kalam dia ni. Dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Semua dia tahu. Jadi kalau kata kita nak buat ni kerana agama Allah, kita mintalah dengan Allah. Dan macam mana kalau nak dirikan institusi solat, banyaklah lagi ayat-ayat yang lain. Tak boleh kita nak, maknanya contoh tadi kan ayat yang dimansuhkan tu. Dia tu sekejap je dalam tempoh ni. Kerana bila macam tu Allah kata ingatlah ketika kamu tak buat tu, ketika kamu tak dapat kemukakan, Allah tak buat pun Allah dah already dah maafkan kamu, dah menerima taubat ke atas kamu. So kita ni kena sentiasa minta ampun pada Allah. So macam itulah ya. Janganlah tak buat tu kerana takut miskin. Allah dah already ampunkan. Allah sangat tahu keadaan kita. Apa-apa pun kita berbalik semula kepada Allah. Apa saja, balik semula ayat tadi, apa saja yang kamu buat, kamu kemukakan li'anfusikum tajiduhu indallah min khairin. Jadi khair tu mesti yang Nabi kata tadi tu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kerana dengan Quran ini dia tu panduan. Jadi kalau ramai orang faham Quran, dia jadi senanglah banyak benda tu dapat jelas. Kalam Allah ni clear, simple. Dia Al-Quran Al-Mubin. Dia clear, dia simple. Dia boleh sampaikan. Allah yang akan sampaikan kepada semua kita. Bukan kita nak buat syariat baru. Hukum semua dah sempurna dah. Tapi contoh tu kita nak buat ke tidak? Sekarang ni kita punya challenge tu nak buat ke tidak? Nak ikut ke tidak? Itulah dia ya. Jangan cepat-cepat. Saya cakap pasal amalan yang paling baik tu man ta'allama Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. That is amalan yang paling baik kan. Kalau perkataan yang paling baik Paling baik Allah kata. Kalau perkataan yang paling baik ialah ahsanal hadis tu apa dia? Quran. Allah kata dalam surah 39 ayat 23. Orang yang paling baik ucapan dia apa dia? Siapa dia? Iaitu orang yang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Surah 41 ayat 33. Jadi kita ni cakap ikut macam tu tak? Kita buat tak? Jadi kita ni adakah maksudnya kita amal makruf nahi mungkar. Ya. Dan dia ni kalau ikut ayat ni simple je. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik? Qawlan. Lebih baik ahsanu qawlan, perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dia mengajak kepada Allah. Qawlan yang paling baik, hadis yang paling baik, Quran 39-23.
Dan dia bukan saja mengajak, dia juga wa'amilas salihan. Dia buat. Dia bukan cakap tak serupa bikin. Dia cakap Quran dan dia buat apa yang Quran kata. Dan dia sentiasa ni waqala dan telah berkata. Maknanya dia tapi dalam keadaan dia orang Islam. Waqala innani minal muslimin. Aku orang menyerah diri. Dia dah ambil syahadah lah. Dia dah syahadah. Dia kalau dia tak syahadah, dia tak jadi orang Islam tu dia cakap je benda tu. Tak ada maknanya. Maksudnya macam tu lah. Kan ramai kan? Kita tengok orang scholars lah apalah kan. Tapi dia tak nak masuk Islam. Dia tak nak. Tapi dia suka kaji Quran ni. Dia tak kisah orang nak bagi Quran. Macam kadang-kadang orang tu suka sedekah. Tapi dia tak Islam. Dia tak qala inani minal muslimin lah. Maknanya dia tak nak mengaku. Macam siapa? Macam siapa? Contoh dia dah ada. Siapa tu? Dia baik pada Nabi SAW. Sangat baik. Dia paling baik manusia kepada Nabi SAW. Ketika semua orang benci ke Nabi, semua orang persecute Nabi, tapi dia seorang. Dia tolong. Siapa dia? Talib. Ya, Abu Talib. Abu Apa Talib. dia? Abu Talib. Abu Talib. Betul. Bapa saudara dia. Dia tak cakap benda yang tak baik. Dia cakap juga macam ni bagus. Dia ni bagus. Anak saudara aku ni baik. Dia ajak orang buat baik. Dia ajak perkara yang baik. Dia pun buat kerja baik. Dia tolong Nabi. Dia support. Dia bagi. Semua dia bagi kan. Harta dia pun dia tolong Nabi SAW. Tapi dia tak cakap. Dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah. Dia tak Muslim. No. Dia mesti semua ni ada. Jadi bila cakap dia tu baik, yang tu yang betul. Kalau tak ajak kepada Allah, ini yang paling utama, itu tak boleh. Tak ada maknanya cakapan kita ni. Jadi kalau kita bekerja sebagai guru, memang kerja bercakap aja. Kita ajak kepada apa? Macam saya lah kalau kata ajak. Dulu cikgu English, ajak apa? Ajak orang pandai cakap English. Macam tu lah. Sampai situ je lah. Tapi kita adalah ni, Muslimin. Masalah itu untuk diri kita je lah. Tapi ucapan kita tu. InsyaAllah. Tukarlah. Jadi sebab itu Nabi kata, yang paling baik, baik juga. Cikgu ni tadi baik. Bukan cikgu tak baik. Cikgu ajar bahasa Inggeris baik. Cikgu ajar komputer baik. Cikgu ajar semua baik. Tapi yang paling baik, khairukum man ta'allamal Qur'ana, iaitu ahsanal hadis ni, wa'allamah, dan dia mengajarkannya. Jadi gunakan apa yang Allah beri tu untuk sampaikan Quran. Barulah kita jadi manusia yang paling baik tu. Bukannya banyak, dia bukan perlu banyak, tapi yang betul. Biar sikit tapi betul, sahih. Baik, jelas tak yang tu? Jadi besok kita sambung lagi pada muka surat 18 insya-Allah taala. Okey? Okey. Bismillah. Saya clearkan dulu ni. Ni buat yang sebelum ni lah, kelas sebelum ni. Ada soalan ke? Tak? Ya. Hari ni bagi masa. Dah nak tercakap dah tadi. Ada soalan ke? Tak ada Ni bagi masa. Tak ada soalan Ada tak? Okey lah. Ada. Tak ada lah tu. Okey. Puas hati lah ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.